Haji dan Umrah, episod 1. Episod 1. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya, Ustaz Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Cemerlang Pendidikan Islam, dalam perkongsian pelajaran 13 berkenaan tajuk Haji dan Umrah, episod 1. Jom. Baik, diminta kepada semua pelajar untuk membuka buku teks atau buku teks digital pada muka surat 90. Baiklah, kita akan lihat kepada maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Baik, yang pertama ialah maksud haji dan umrah. Dari segi bahasa, haji bermaksud tujuan dan maksud. Dari segi istilah, haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Bulan-bulan haji terdapat 3, iaitu yang pertama Syawal, yang kedua Zulkaidah dan yang ketiga 1 hingga 13 Zulhijjah. 3 ini adalah bulan-bulan haji. Baik, kita tengok pula kepada maksud umrah. Umrah dari segi bahasa ialah ziarah. Dari segi istilah, umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Baik, yang kedua, hukum haji dan umrah. Apakah hukum haji dan umrah? Okey, hukumnya ialah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Okey, dalil nakli haji dan juga umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalil haji dan umrah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97 yang bermaksud, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Dalil yang ketiga, sebuah hadis daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, rukun Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan solat dan mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Seterusnya pada halaman 92 buku teks, kita lihat kepada syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Yang pertama adalah syarat wajib haji dan umrah. Terdapat 5 syarat wajib bagi ibadat haji dan umrah. Yang pertama, Islam, iaitu tidak diwajibkan kepada orang kafir. Syarat yang kedua, baligh, iaitu cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Syarat yang ketiga, berakal, iaitu waras dan tidak wajib kepada orang yang gila. Syarat yang keempat, iaitu merdeka, iaitu tidak wajib kepada hamba. Dan syarat yang kelima, yang terakhir,
berkemampuan, istita'ah, iaitu mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Ciri-ciri berkemampuan. Terdapat 5 ciri berkemampuan. Yang pertama, cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah pergi dan balik. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik. Dan yang kelima, yang terakhir, sihat tubuh badan. Baik, khusus bagi perempuan. Yang pertama, mendapat keizinan suami atau walinya. Yang kedua, ditemani oleh suami atau mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Seterusnya kita lihat kepada muka surat 93 buku teks, iaitu rukun haji dan umrah. Terdapat 6 rukun haji dan 5 rukun umrah. Kita akan tengok satu persatu. Baik, rukun yang pertama bagi haji ialah niat mengerjakan haji. Lafaz niat mengerjakan haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun umrah yang pertama iaitu niat mengerjakan umrah. Lafaz niat mengerjakan umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun haji yang kedua iaitu wukuf di Arafah. Wukuf pada ibadat haji ialah berada di Arafah walaupun seketika, bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Dan antara waktu yang mustajab untuk berdoa ialah ketika wukuf di Arafah. Untuk umrah, tiada wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga bagi ibadat haji dan rukun yang kedua bagi umrah iaitu tawaf di Kaabah. Apakah maksud tawaf? Iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Okay, seperti dalam gambar rajah, iaitu permulaan tawaf adalah di Hajarul Aswad. Ada lampu hijau bagi tempat permulaan tawaf. Kemudian dilakukan 7 kali pusingan Kaabah. Dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Seterusnya, rukun keempat bagi ibadat haji dan rukun ketiga bagi umrah iaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i ialah berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Rukun kelima bagi ibadat haji dan rukun keempat bagi umrah iaitu bergunting atau bercukur rambut. Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan sunnah bercukur rambut bagi lelaki. Bergunting atau bercukur. Seterusnya, rukun keenam bagi ibadat haji iaitu tertib pada kebanyakan rukun
Dan rukun yang kelima bagi ibadat umrah iaitu tertib pada semua rukun. Melakukan perbuatan mengikut urutan. Baik, kita tengok kepada spektrum ilmu tentang tahallul. Tahallul menurut syarak, perkataan tahallul bermaksud membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Tahallul bagi umrah ialah para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Tahallul bagi haji pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, tahallul awal, iaitu boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah melaksanakan dua daripada tiga perkara berikut. Yang pertama, melontar jamrah kubra. Yang kedua, tawaf dan sa'i. Dan yang ketiga, bercukur atau bergunting. Tahallul yang kedua iaitu tahallul tsani. Boleh dilakukan setelah menyempurnakan tiga perkara tersebut. Baiklah, itu sahaja perkongsian pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.